Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu salihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ardi was samawat وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات وأشرف الكائنات صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطاهرات وأصحابه الطيبات ومن تبعهم بإحسان وأعمال صالحة. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam untuk junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala wa fi anfusikum afala tubsirun. Ke dalam diri kamu, mengapa tidak kamu perhatikan? Pada diri kamu, mengapa? Apakah tidak kamu lihat? Hakikat ini menyebut tentang keperluan melihat sentiasa ke dalam diri kita dalam situasi apapun kita sedang berada. Sebagaimana yang dimaklumi, kaum muslimin yang berbahagia, kita sedang berhadapan dengan musibah yang menyeluruh, merangkumi semua penduduk dunia hampir seluruhnya, dan khususnya kita di Malaysia juga. Dan khusus untuk umat Islam, dia perlu faham, sebagai orang-orang Islam, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman, kita perlu sedar bahawa setiap ujian yang datang ini tentunya ada hikmah. Dan Allah datangkan ujian semuanya bertujuan. Bersama ujian ada tujuan. Dan atas tujuan itulah kita bergerak untuk mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala dan berjaya menggayakan watak-watak kehambaan dalam kehidupan kita di dunia. Agaknya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala ni menguji kita dengan ujian yang sebegini rupa? Ya, kita sekarang dilanda wabak COVID-19 dan kita tidak dapat bergerak, dan kita tidak dapat melakukan aktiviti seharian kita, malah amal ibadah kita yang biasa kita laksanakan juga sebagian besarnya agak tergendala. Dan kita tak dapat lagi solat berjemaah di masjid, tak dapat lagi bersama hadir ke kuliah-kuliah pengajian yang biasa kita jadikan rutin harian. Maka hari ini, subhanallah, dengan ruang yang masih ada ni, suka juga saya berkongsi atas permintaan beberapa orang sahabat dan rakan kepada para jemaah yang biasa bersama. Subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita bahawa di antara tujuan Allah turunkan ujian kepada kita adalah untuk kita ni melihat tentang hakikat sebenar diri kita. Artinya tujuan Allah datangkan ujian ni adalah untuk memperlihatkan kepada diri kita, menyedarkan diri kita siapa sebenarnya diri kita. Manakah masakan tidak? Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menyebut dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Allah bertanya kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia-manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan begitu sahaja, untuk bebas berkata bahawa kami telah beriman, sedangkan mereka belum diuji? وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Sesungguhnya telah kami uji orang-orang yang sebelum kamu, maka dengan ujian itu kami benar-benar tahu siapakah. Allah kata dia benar-benar tahu bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar tahu siapakah orang-orang yang benar di kalangan mereka, dan siapakah di kalangan mereka orang-orang yang pendusta. Subhanallah, kalimah as-sidq wal iman ni sama, sebab iman juga at-tasdiq. Jadi alladzina sadaqu adalah alladzina amanu. Jadi Allah nak uji ini, nak tengok siapa yang betul-betul beriman. Macam mana maksudnya? Ialah dengan ujian, dengan kepayahan, dengan ruang yang terbatas ini, adakah kita masih melakonkan watak-watak orang-orang beriman dalam kehidupan kita? Memang kita tak boleh pergi ke masjid untuk bersolat berjemaah, tapi kita masih ada ruang untuk solat berjemaah bersama keluarga. Kadang-kadang bersama dengan ruang yang sedikit yang payah itu, manusia terus hilang panduan dan pedoman.
Sebab itulah, ya, di waktu ini kita kena melihat diri kita di mana. Sebab teringat kita pada, ya, seorang tabi'in yang menyebut, ya, dalam sebuah kata-katanya yang agak popular, dia kata bahawa kita ni ketika mana diuji, kita dapat melihat hakikat sebenar diri kita. An-nasu madamu fi afiyatin masturun. Manusia ni, ya, kata-kata ini disebut oleh Al-Fudail bin Iyad. Dia kata an-nasu madamu fi afiyatin masturun. Manusia ni selagi mana dia berada dalam kesihatan, kesejahteraan, afiat, selesa, sentosa, bahagia, ya, harmoni, tenang, maka dia terselindung watak sebenar dia. Mastur, ya, ala sitar, wara' sitar, di belakang satu benda yang dia boleh menggayakan apa sahaja watak yang dia mahu kerana dia selesa. Ya, sebab dia selesa. Di belakang tabir kita boleh melakukan apa-apa watak. Fa idza nazala bihim bala'un saru ila haqa'iqihim. Tapi apabila mereka ni turun ditimpa bala, ujian, ya, maka mereka akan berubah menjadi kepada hakikat sebenar mereka. Fasarul mu'min ila imanihim, maka jadilah orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman akan menggayakan watak, ya, keimanannya. Wasaral munafiqu ila nifaqihim, lalu berubahlah orang munafik itu kepada watak-watak kemunafikannya. Wal'iyadzubillah. Subhanallah. Begitu rupanya. Dan itulah yang terjadi pada hari-hari yang kita sedang diuji ini. Maka di manakah kita sebenarnya? Watak apakah yang kita gayakan? Dan siapakah realiti? Dan sebenarnya ujian ni menyedarkan diri kita tentang siapa kita sebenarnya. Kalau dulu kita boleh pergi ke masjid, tapi sekarang, ya, kita tak pergi ke masjid. Adakah kita jadi orang yang langsung tidak mengerjakan solat secara berjemaah? Ya, kalau dulu kita orang yang sibuk, ya, di hadapan khalayak ramai kita orang yang sibuk baca Al-Quran, berzikir panjang. Tapi di ketika ini adalah kita jadi orang-orang yang mengekalkan kebaikan tersebut, ataupun kita jadi orang yang leka terus, ya. Kerana dalam waktu beginilah sebenarnya kita kenal siapa diri kita. Dan untuk menggayakan watak-watak orang beriman, waktu kini kita diuji dengan keikhlasan, kejujuran iman. Sebab iman itu maksudnya jujur, ya. Ikhlas itu maksudnya kejujuran, kebenaran hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, malah kalau kita tengok antara ciri-ciri orang beriman yang boleh atau tidak kita gayakan dalam tempoh ini, dan yang Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun, kita rujuk surah-surah yang nyata terus bercerita tentang hakikat orang beriman, kan. Ya, apa kata Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah berjaya orang-orang beriman dengan ciri-ciri yang sepatutnya dia adakan. Ya, apa dia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka itu khusyuk dalam sembahyang mereka. Ya, jadi ketika kita dilanda musibah begini, macam mana gaya sembahyang kita? Ya, sebab tadi orang beriman bila mana diuji, dia makin menggayakan, menyerlahkan watak keimanan dia. Ketika mana kita sedang ditekan, berlaku kepayahan, ya, kesempitan, ada halangan, ada, ya, ketakutan, kerisauan, maka sepatutnya makin tunduk kita, makin khudu' kita, makin khusyuk kita pada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, ya, semakin ditekan begini, kita makin leka sembahyang, makin laju, makin sembahyang di hujung waktu. Wal'iyadzubillah. Ya, dan selanjutnya Allah juga menyebut sambungan ayat itu, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang beriman, ya, dia semakin meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia. Tapi bagaimana gaya kita ketika mana dalam tempoh diuji begini? Ya, adakah gaya watak orang beriman ada dalam hidup kita, atau kita masih terus menggayakan watak-watak orang-orang yang gagal, orang-orang munafik, yang sia-sia leka, yang sia-sia alpa, yang sia-sia banyak sibuk dengan benda yang sia-sia. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ya, mereka ini meninggalkan benda yang sia-sia. Banyak sangat tuan-tuan kita melakukan benda yang sia-sia. Dan kena orang beriman mengisi masanya dengan amal-amal kebaikan, amal-amal ketaatan. Ya, tak mungkin orang beriman terus leka dengan WhatsApp, dengan Facebook, dengan gadget sepanjang masa. Hampir keseluruhan masa yang diperuntukkan dalam tempoh kawalan pergerakan ini diperuntukkan hanya untuk
ya, mengupload, berkomunikasi dalam WhatsApp. Ada yang bermain game saban masa yang begitu panjang, saban hari. Wala'iyadzubillah. Moga-moga kita jadi orang-orang yang mampu memanfaatkan masa dengan baik agar kita betul-betul menggayakan watak orang beriman. Sedangkan jangan kita lupa bila Al-Fadail bin Iyad sebut tadi, ya, wasara al-munafiq ila nifaqih, maka orang munafik itu akan berubah, ya, menggayakan watak-watak nifaqnya. Maka kita pun tahu Allah sebut dalam An-Nisa ayat 142 di antara gaya orang-orang munafik ni, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala. Wala yadulillah. Sesungguhnya orang munafik ni cuba untuk menipu Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi Allah yang pasti menipu daya mereka. Dan di antara ciri orang munafik yang nyata adalah wa idza qamu ila salat, bila mana mereka bangun untuk solat, bangun juga qamu kusala. Wala iyadzubillah. Dia bangun malas. Kita kan di waktu-waktu gini kadang-kadang kita jadi malas nak beribadah, malas nak solat, malas nak solat berjemaah, malas nak solat awal tu. Diuji dengan waktu yang lapang. Tapi ketika ini kita tahu siapa kita sebenarnya. Diuji waktu yang banyak. Mana dia Al-Quran yang sepatutnya kita tatap, mana dia zikrullah yang sepatutnya kita panjangkan, mana dia khusyuk yang sepatutnya kita jayakan. Di waktu yang kita hari ini diberi kelapangan, masa yang begitu selesa untuk menghayati gerak laku dan bacaan-bacaan dalam solat kita. Tapi wala'iyadzubillah, Allahumma a'inna la hawla wa la quwata illa billah, kita bangun mengerjakan solat dalam keadaan malas. Yura'unan nas, ya, mereka ni ingin memperlihatkan amalannya pada manusia. Dan ketika ini kita duduk dalam rumah, dah tak ada orang nak lihat kita. Kegagallah ibadah-ibadah kita bila mana kita jadi orang munafik. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dan ini statement Allah yang jelas bahawa di antara punca kegagalan orang munafik ini, ya, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dalam tempoh duit adalah kerana apa? Mereka ini tidak banyak ingat Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan zikrullah, panjangkan solat kita, hayati bacaan-bacaan solat kita. Subhanallah, ya, hayati bacaan-bacaan solat kita. Ketika kita mulakan takbiratul ihram, hayati takbiratul ihram dengan membesarkan Allahu Akbar, Allah saja yang besar. Ketika kita mula membacakan doa iftitah, hayatilah solat dengan penuh khusyuk dalam tempoh yang memang kita diberikan masa yang begitu panjang untuk kita menyempurnakan pengabdian sebagai sebenarnya orang beriman yang diuji. Maka dia memerlukan masanya untuk Tuhannya selayaknya dalam solat. Ketika kita mana kata, kita kata wajjahtu wajhi lillazi fataras samawati wal ard, aku hadapkan wajahku ini kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kita hadapkan betul-betul wajah kita, kita hadapkan betul-betul jiwa raga kita, mempersembahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kata, kita rukuk, tundukkan kepala kita, kita kata subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha besar, maha agung, wa bihamdih, dan pujian-pujian untuknya. Maka betul-betul lah, ya, kita mengabdikan diri, bertasbih, menyucikan Allah Subhanahu wa taala dan memuji dan membesarkan keagungannya, supaya kita berjaya menjadi orang-orang yang menikmati, beriktibar dan mengambil manfaat daripada ujian yang menyerlahkan hakikat sebenar diri kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahawa, ya, dengan ujian ini kita mampu untuk meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Ya, di antara manusia ni ada yang menyembah Allah, mengabdikan diri kepada Allah tanpa pegangan, tanpa standing yang kukuh, ya. Harf kat sini inhiraf maksudnya, ya, dia goyang. Fa in asabahu khairun itma'anna bih, bila mana dapat kebaikan dia tenang, dia boleh melakukan segala banyak kebaikan. Wa in asabahu fitnatun inqalaba ala wajhi, ya, tapi bila mana berlaku ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala, mereka berpaling daripada, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Khasirat dunia wal akhirah, Allah kata orang begini rugi di dunia dan di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, dan kerugian ini mencakupi, ya, dunia dan akhirat, dan inilah kerugian yang paling jelas nyata.
Moga-moga kita berjaya memperuntukkan fasa ujian ini untuk menjayakan watak hamba Allah Subhanahu wa taala, melipat gandakan watak-watak orang beriman, ya, memohon rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan, dan semoga Allah bantu kita untuk sentiasa ingat padanya, ya, takut padanya, bersyukur padanya, dan memperelokkan amal bakti kita pada. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ingat, wa fi anfusikum afala tubsirun. Ke dalam diri kamu, apakah tidak kamu perhatikan? Wa bihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.